Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya roh dari jasad manusia serta merupakan proses perceraian antara tubuh dari jiwa sehingga menjadi pengalaman fundamental bagi manusia sehingga hubungan antara yang hidup dengan mati sangat berakar pada jiwa manusia yang menimbulkan perasaan emosional. Agama mana pun menganjurkan untuk menyelenggarakan kegiatan penghormatan terakhir atau melakukan ritual semacam upacara untuk kematian, memulaskan perjalanan orang yang meninggal menuju syurga. Masyarakat Cina begitu berpegang teguh kepada adat resam yang berkaitan dengan soal-soal kematian. Setiap adat yang dijalankan mempunyai maksud yang tersendiri. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Dulka Darshini. Masyarakat Cina merupakan sebuah masyarakat yang amat berpegang teguh kepada adat resam mereka apabila berkaitan dengan sebuah kematian. Adat resam dan tradisi menjadi tonggak utama dalam melakukan sesuatu hal dan adalah lebih penting dalam mengatasi agama serta kepercayaan yang dianutnya. Setiap adat amalan perlu dihormati yang mana bermula dari sebuah kelahiran sehinggalah kematian seorang itu. Setiap perbuatan yang dilakukan mengandungi makna dan manifestasinya yang tersendiri. Dalam adat kematian orang Cina, terdapat komunikasi secara lisan dan tidak lisan. Terima kasih. Sikap patriotisme di dalam diri setiap anak muda kita, yang mana mereka sebahagian besar totally mereka telah lupa tentang budaya bangsa mereka. Jadi tugasan kita pada kali ini adalah satu inisiatif ataupun satu usaha untuk memberi kesedaran ataupun memberi semangat kepada anak-anak muda mengetahui tentang budaya bangsa mereka. Dan budaya bangsa sangat penting. Ia merupakan satu identiti bangsa kita. Jadi kalau kita tidak tahu, maknanya kita ni tidak ada identiti. Itulah kita sangat risau. Dan bab kata pepatah orang Melayu, warisan dan bangsa kita ni seperti tak basah dek hujan dan tak lekan dek panas. Itulah perumpamaan yang sangat sesuai bagi bagi warisan kita ni. Jadi kajian kita kali ini adalah untuk memastikan anak muda bersemangat patriotisme dan mengenali bangsa dan bangsa budaya mereka agar mereka ni mengekalkan. Dan harapan kita ingin memastikan budaya bangsa ni tetap relevan di dalam kehidupan kita sampai bila-bila. Biarlah pembangunan nak naik kemajuan sekali mana pun, tetapi budaya tetap ada. Itu merupakan identiti kita. Agama Cina adalah agama yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui cerita-cerita fiksyen. Agama Cina bukan seperti agama lain yang mempunyai kitab sendiri. Ini bermakna bahawa kepercayaan agama ini boleh bergantung pada tempat yang berbeza. Contoh macam negara Cina akan mempunyai cerita tradisi yang tersendiri. Kalau anda pergi ke Taiwan akan ada cerita tradisi yang sendiri. Tetapi kebanyakan orang penganut agama ini percaya bahawa jika anda melakukan perkara yang baik, perkara baik akan berlaku kepada anda, dan jika anda melakukan perkara yang buruk, perkara buruk yang akan menimpa anda. Karma lah. Agama ini memiliki banyak dewa dan mereka juga memuja pahlawan dan orang terkenal. Di Cina, orang percaya untuk menghormati nenek moyang mereka. Ini sangat penting bagi mereka kerana ia adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada ibu bapa dan keluarga mereka. Thank you. Nama sejahtera, saya Jivanisha Sendirwasan. Hari ini saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian bagi adat kematian masyarakat Cina. Saya mempunyai 3 isi untuk bagi tahu dalam permasalahan kajian ini. Yang pertama ialah mengkaji tentang asal-usul
adat kematian masyarakat Cina. Kedua, mengkaji adat bagaimanakah mereka menguruskan kematian bagi masyarakat Cina. Yang ketiga, mengenal pasti pantang larang dalam upacara kematian masyarakat Cina. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Shima Steven. Dalam video ini, saya akan meringkaskan maklumat yang kami dapat daripada responden kami. Untuk si mati bagi kaum adat kematian kaum Cina, si mati akan dimandikan dan dibersihkan serta dipakaikan, solekan dan juga disemburkan minyak wangi untuk persiapan si mati pada alam akhirat nanti. Kedua, upacara kematian adat kaum Cina pula akan berlangsung selama 3 hingga 7 hari. Terakhir sekali, bagi pihak keluarga si mati, mereka digalakkan memakai baju ataupun pakaian yang berwarna gelap seperti hitam ataupun kelabu gelap. Pakaian berwarna cerah seperti kuning ataupun merah tidak digalakkan. Sekian, terima kasih. Dalam masyarakat Cina, semasa kematian, mayat dibersihkan dan dimandikan. Setelah itu, mayat disapu dengan minyak wangi dan disoling. Lepas tu, mayat dipakaikan dengan pakaian yang cantik seperti pakaian di hari perkahwinan ataupun pakaian digemari oleh si mati. Lepas tu, mayat dimasukkan ke dalam kerenda kayu yang diukir menarik. Bagi yang kaya, kerenda diukir dengan bersalutkan lubang. Untuk bagi penghormatan terakhir kepada si mati, ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai dikehendaki menangis ataupun meratapi pemergian si mati. Masyarakat Cina juga akan mengupah lebih orang ramai untuk menangis si mati. Tangisan ini seolah-olah menggambarkan kesediaan keluarga dan sahabat handai terhadap pemergian si mati. Lepas tu, mantra akan dibacakan sebelum mayat dibawa ke jirat. Selain itu, upacara sembahyang mayat bergantung kepada kepercayaan agama si mati. Semasa mengiringi mayat ke jirat, pelbagai jenis lagu yang dimainkan semasa pengiringi mayat ke jirat. Lagu-lagu yang dimainkan berbentuk keagamaan ataupun tradisional. Semasa pengebumian, bagi masyarakat Cina tradisional, mereka memasukkan pelbagai jenis harta milik si mati untuk menunjukkan darjat si mati ketiga di dunia. Amalan tersebut tidak lagi dipraktikkan kerana banyak kejadian kecurian yang berlaku. Oleh itu, ianya digantikan dengan kertas yang bercop bentuk duit saja bagi mengelakkan kejadian kecurian. Semasa upacara pengebumian, kawasan perkuburan yang strategik memainkan peranan penting. Kawasan perkuburan yang terletak di kawasan yang tinggi adalah lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang rata. Tanah berkuburan juga akan dihias dengan menari. Hiasan yang cantik sama ada daripada ukiran, warna ataupun bentuk melambangkan kekayaan si mati ketika hidup. Kubur atau jirat yang besar dan mempunyai bentuk yang menarik menjadi lambang kemewahan. Setiap adat yang dijalankan mempunyai maksud yang tersendiri. Berikut adalah informasi mengenai adat resam masyarakat Cina berkaitan kematian. Upacara ini akan berlangsung dari 3 hingga 7 hari. Mereka membawa beberapa barang seperti lilin, wang dan alat sembahyang. Tetamu tidak dibenarkan menyentuh mayat ataupun gerenda. Para tetamu akan diberikan sekeping gula-gula ataupun seutas benang merah sebagai simbol terima kasih. Si mati akan dipakaikan dengan pelbagai aksesori, ianya terutamanya untuk wanita. Upacara kematian agama Cina semasa, sebelum dan selepas. Ini adalah dijalankan sebagaimana
Peti mayat akan dipenuhi dengan wang keperluan seperti baju dan kereta. Semuanya diperbuat daripada kertas, tujuannya untuk dibakar, serta dengan logam diperbuat daripada kuprum dan perak untuk memberi positiviti semasa kebakaran, dan si mati akan mendapat semuanya yang disampaikan kepadanya di syurga dan akan hidup bahagia di syurga, dan keluarga mereka juga akan bahagia, generasi akan datang lebih bahagia juga. Ini adalah penghormatan adat kematian Cina. Seterusnya, mereka akan menyembah si mati setiap tahun. Mereka akan makan bersama sekeluarga di tanah perkuburan si mati sebagai penghormatan. Untuk kesimpulannya adalah, sebagai warga negara Malaysia, kita harus berbangga kerana mempunyai kaum Cina sebagai rakyat Malaysia. Kewujudan mereka telah mempelbagaikan adat resam yang ada di Malaysia yang mempunyai masa-masa yang tersendiri. Kita dapat lihat ada upacara-upacara yang dijalankan seperti penghormatan kepada si mati, upacara pergemuruan yang perlu dilakukan dengan sempurna, dan upacara berkampung. Orang Cina mempunyai pelbagai jenis makanan, budaya serta perayaan yang unik. Keunikan ini menggambarkan identiti kaum Cina yang tersendiri. Sebagai bangsa satu Malaysia, kita sepatutnya mengenali budaya, kepercayaan dan makanan kaum lain.